orang Islam yang telah melakukan rukun Islam yang 5, berpegang dengan rukun Islam yang 6, adakah wajib juga dia bertarekat? Ini soalan ini pernah disoalkan oleh seorang ulama Pahang pada guru saya. Ulama ni kata, saya dah beramal dengan rukun Islam yang 5 sejak akhir balik hingga sekarang. Jawatan saya dulu qadi, seorang qadi di Pahang. Tentunya saya sudah berpegang dengan rukun Islam yang 6. Perlu lagi ke saya bertarekat? Jadi guru saya Imam Isa, ini dalam forum ya. Guru saya cakap macam ni, memanglah kita dah solat, kita dah puasa, semua kita dah buat. Tidakkah kita bimbang kalau solat kita tu seperti solat orang munafik, amalan-amalan yang lain tu seperti amalan orang munafik. Cuba kita dengar apa solat orang munafik dalam Quran. Guru saya sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik ini bila bangun sembahyang, mereka sembahyang tuan-tuan. Bila bangun sembahyang dalam keadaan sangat malas. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berzikir tapi sikit. Jadi dengan jawapan tu, ulama ini pun saya fikir terduduklah dia. Maknanya wajib juga. Pasal apa? Begini ya, Islam rukunnya 5. Bila sampai hakikat Islam, kita disebut seorang Muslim. Bila kita sampai ke tingkat iman, kita disebut seorang mukmin. Seorang mukmin berbanding seorang Muslim, mukmin lebih tinggi. Di dalam Quran ada cerita tuan-tuan, ada cerita. Satu kumpulan Arab Badawi datang menemui Rasulullah nak beriman, nak masuk Islam. Ketua mereka ini bila jumpa Nabi Muhammad, disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebaik-baik saja ketua Arab Badawi ini, ya Muhammad, amanna, kami telah beriman. Nabi Muhammad terus dapat perintah dari Allah, ya Muhammad, engkau bagi tahu ketua Badawi ini, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, karena itu hendaklah kamu sebut kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, disebabkan iman belum masuk dalam hati. Ini Quran tuan-tuan. Jadi maknanya seorang mukmin lebih tinggi berbanding seorang Muslim. Betul tak? Betul. Bila sampai ke tingkat ihsan, maka dipanggil muhsin. Muhsin inilah yang tertinggi. Di bawahnya mukmin, di bawah sekali Muslim. Jadi Muslim, mukmin, muhsin. Kalau kita tak bertarekat, macam mana boleh sampai ke tingkat ihsan? Sedangkan tarekat itulah bila diamal menyampaikan kita ke tingkat ihsan. Jadi dipandang daripada apa yang saya sebut ni, tetap juga wajib bertarekat. Kecuali bagi orang, aku tak bertarekat pun boleh sampai. Betul ke boleh sampai? Ada satu masalah tuan-tuan. Ini timbul sudah bertahun-tahun di universiti. Pensyarah universiti ini ada yang tak faham tarekat. Dia ngajar pengajian Islam. Murid-murid tanya, macam mana tarekat ni? Wajib ketika belajar? Ada pensyarah universiti, profesor. Dia jawab, bagi saya ilmu tasawuf itu wajiblah kita belajar, tapi tarekat tak perlu. Imam Ghazali itu dia bertasawuf, dia tak bertarekat. Hebat kan? Tak perlu kita bertarekat. Jadi murid-murid ada yang kenal saya, jumpa saya. Bila jumpa saya, macam mana pensyarah itu kata Imam Ghazali tak bertarekat? Siapa guru tarekat Imam Ghazali? Imam Ghazali itu antara guru tarekatnya Ali Farmindi. Kubur Imam Ghazali tuan-tuan saya dah ziarah di kawasan perkuburan Tabaron, di daerah di daerah Mashhad di Iran. Kubur Imam Ghazali, kalau di sini kubur gurunya Ali Farmindi lebih kurang 50 meter di sana. Jadi Imam Ghazali dia belajar tarekat daripada
Ali apa ni? Ali Farmidi. Ali Farmidi ini belajar daripada Abu Hasan Kharqani. Abu Hasan Kharqani ini di atas dia ada 2 orang guru sampai kepada Abu Yazid Bustami. Kalau tarekat Abu Yazid Bustami, tarekat Taifuria, maka menerusi jalur Ali Farmidi, tarekat yang dipelajari oleh Imam Ghazali dia tarekat Taifuria. Siapa kata dia tak bertarekat? Kenapa Imam Ghazali berzikir 10 tahun dalam Masjid Amawi? Sambung lagi 1 tahun. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Imam Ghazali, sampai beliau ajarkan kita macam mana nak berzikir, adab-adab zikir, apa itu lagi, robita, sih dalam masa berzikir, semua Imam Ghazali terangkan. Kalau dia tak bertarekat macam mana? Jadi anggapan Imam Ghazali itu hanya belajar ilmu tasawuf, tak belajar tarekat, ini tak betul. Ya, itu fakta yang salah. Sebab saya dah melawat, tuan-tuan, makam Imam Ghazali saya dah lawati, makam gurunya saya pun sekali, ya. Makam Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami saya dah lawat. Macam mana nak kata tidak belajar? Salah seorang lagi guru tarekat Imam Ghazali ini bernama Yusuf Nasash. Itu guru yang pertama. Ali Farmidi itu guru yang kedua.